Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Al-Fairez Jemurin. Tumpuan berita. Bermula Rabu, penerbangan Scoot Tiger Air dari Singapura ke Miri dan Miri ke Singapura dengan 2 penerbangan seminggu pada Selasa dan Sabtu. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata ini merupakan sejarah apabila penerbangan antarabangsa pertama terus ke Miri. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam mesyuarat pada 14 Januari 2022 telah bersetuju menambah jumlah penerbangan ke Sarawak termasuk penerbangan antarabangsa Scoot dari Singapura terus ke Miri. The inaugural flight today marks the beginning of the first foreign airlines that flies direct to Miri city from Singapore, and we hope that this will be a good beginning and there will be more airlines, foreign airlines flying to Miri in the future. It will be a boost to Miri's tourism industry, business and investment. Katanya dalam sidang media selepas menyambut ketibaan penumpang dalam penerbangan perdana Scoot ke Miri di lapangan terbang Miri pada Rabu. Seramai 22 penumpang dari Singapura disambut dalam ketibaan sulung ke Miri dengan menggunakan pesawat TR400. Kesempatan itu beliau mengucapkan terima kasih kepada pengurusan Scoot Tiger, Kementerian Pengangkutan Sarawak dan agensi yang berkaitan dalam merealisasikan penerbangan sulung antarabangsa dari Singapura ke Miri. Sementara itu, Menteri Muda Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu mengalu-alukan penerbangan Scoot Tiger Air ke Miri yang sekaligus merancakkan industri pelancongan di Sarawak pada tahun ini. And this year for Sarawak, the target for tourists to come into Sarawak is 1.2 million. We are on track. We are on track for that 1.2 million tourists. Before the lockdown, the tourists for the year 2019, we reached 4.66 million. We were hoping for 2020 to touch 5 million, but unfortunately, the COVID came in in February, and then of course the figures came down. Jelasnya, Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan telah memperkenalkan pelbagai produk dan pakej pelancongan baharu bagi memulihkan industri pelancongan di Sarawak selepas terkesan akibat penularan COVID-19. Berita seterusnya, sebanyak 5,741 operasi penguatkuasaan telah dilaksanakan dalam menangani isu dadah dan substans MIDS sepanjang tahun 2021. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Seri Fatimah Abdullah, daripada jumlah operasi itu sebanyak 7,516 tangkapan telah direkodkan. Sementara itu, pada Januari 2020 sebanyak 568 operasi telah dilaksanakan dengan 998 tangkapan telah direkodkan. Jelas beliau lagi, rekod tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 31.31% berbanding dengan tangkapan dalam bulan yang sama untuk tahun 2021 iaitu 760 tangkapan. Saya mendapati bahawa rata-rata mereka ini telah menggunakan atau menyalahgunakan dadah untuk masa yang agak lama, 10 years, 6 years, bukan 1 bulan, 2 bulan. So meaning that ini yang berjaya dikenal pasti. So kita sangat berharap, berharap ibu bapa dan ahli dalam komuniti memberi kerjasama dan even individu itu sendiri tampil ke hadapan supaya dapat dibantu, Beliau berkata demikian dalam sidang media di pejabatnya di bangunan Baitul Makmur 2 pada Rabu. Sehubungan itu, katanya dalam mengawal mereka yang terjebak daripada terus menyalahgunakan dadah dan substans, MIDS telah memberi fokus kepada tindakan intervensi berbentuk rawatan dan pemulihan. Beliau juga menyeru komuniti di Sarawak untuk terus berganding bahu serta bekerjasama membanteras aktiviti penyalahgunaan dadah dan substans di negeri ini. Berikutnya, Sarawak terus memberikan tumpuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan tidak menjejaskan alam sekitar. Menteri Muda Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hibni berkata Sarawak kini berada di landasan yang betul apabila memberikan tumpuan kepada kuasa hidro, tenaga suria dan hidrogen. Sustainable development, whereby we have to use cleaner energy sources to produce a cleaner environment without any excessive waste and pollution. So Sarawak
is focused on 3 sources of clean, green energy, which is hydropower, solar energy, and hydrogen. We are on the right track. Beliau berkata demikian dalam Majlis Pelancaran Anugerah Alam Sekitar Ketua Menteri CMEA ke-10 2021-2022 di Hotel Waterfront Kuching pada Rabu. Bercakap mengenai CMEA, Dr. Hazlan berkata anugerah tersebut merupakan anugerah alam sekitar yang mendapat sokongan penuh Kerajaan Sarawak yang bertujuan mengiktiraf usaha alam sekitar dan komitmen semua lapisan masyarakat di Sarawak. Tambahnya, CMEA ini juga boleh menjadi permulaan penilaian negeri ke arah tadbir urus sosial alam sekitar ESG yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan berharap Sarawak menjadi negeri pertama di Malaysia yang memperkenalkannya. Berikut pula mengenai Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong telah mengadakan lawatan kerja ke kawasan pembinaan lapangan terbang Tunoh pada Isnin. Lawatan kerja itu bertujuan memantau status terkini kerja-kerja pembinaan lapangan tersebut berikutan terdapatnya aduan daripada penduduk setempat yang mengatakan pembinaan lapangan terbang tersebut belum menampakkan sebarang proses pembinaan. Ketika ini, kerja-kerja meratakan tanah di sekeliling kawasan bukit dan proses ini masih mengambil masa yang lama dan boleh melambatkan jadual pembinaan. Berita di Samarahan, Jabatan Pengairan dan Saliran DID telah melaksanakan projek rancangan Tebatan Banjir RTB bagi mengatasi isu banjir kilat yang sering berlaku di Kota Samarahan. Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang memberitahu projek menangani banjir di kawasan Kuching dan Kota Samarahan itu telah dilaksanakan melalui projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Sarawak dengan peruntukan sebanyak RM150 juta. Jelasnya sejak rancangan Malaysia ke-11 RMK-11, projek itu telah dilaksanakan dan diteruskan dalam RMK-12 merangkumi 9 kawasan di Kuching dan Kota Samarahan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi taklimat dan perbincangan mengenai pelaksanaan projek RTB di Ibu Pejabat DID Negeri Sarawak pada Selasa. Datuk Rubiah menambah sebanyak RM6 juta telah diluluskan dan diperuntukkan di bawah Agensi Pembangunan Bersepadu Bahagian Samarahan IRSDA bagi pelaksanaan kerja mengalirkan limpahan air hujan ke sungai utama yang berhampiran sekaligus sebagai langkah tambahan mengatasi banjir di Taman Samarindah dan Jalan Muara Tuang. Selain itu, ujarnya DID juga dalam perancangan mewujudkan sebuah tasik berkeluasan 6.8 hektar untuk dijadikan sebagai tasik tadahan limpahan air hujan. Berita diteruskan lagi dengan sebanyak RM400,000 telah diperuntukkan untuk projek transformasi luar bandar RTP bagi membina Balai Raya Kampung Kut Tengah di Dewan Undangan Negeri Dun Dalat. Projek RTP itu dijangka mengambil masa 7 bulan untuk disiapkan. Penyerahan tapak telah dilakukan di antara syarikat MZ Millennium dan Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Mukah pada Isnin. Sebaik siap kelak, Balai Raya tersebut akan menggantikan Balai Raya sedia ada yang sudah terlalu uzur untuk melaksanakan sebarang aktiviti dan program. Beralih ke laporan COVID-19, sebanyak 424 kes positif baharu telah dilaporkan di 25 daerah di Sarawak pada Rabu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya memaklumkan ini menjadikan jumlah kumulatif setakat ini adalah sebanyak 257,536 kes. Jelas JPBN Sarawak lagi daripada jumlah itu sebanyak 219 kes adalah dalam kategori 1, 196 kategori 2, 5 kategori 3 dan 2 kes kategori 4 dan 5. Berikut 25 daerah di Sarawak yang dikesan positif COVID-19. Sekian edisi tengah hari bersama saya Al-Faris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.